Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak kongsikan dekat anda semua berkenaan dengan Bollinger Band. Ada berapa garis Bollinger Band ni? Apa kegunaan dia? Dan ada berapa bentuk? So, anda bersama saya Fahmi Rizal dalam channel YouTube Road to FTT. Kalau anda belum tekan button subscribe, sila tekan button subscribe dan button loceng juga sebelah dia tu. Jangan lupa tekan yang tu sekali supaya anda semua tidak terlepas setiap video yang kami akan updatekan nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Okey, seperti yang anda boleh tengok dekat anda punya MT4 sendirilah kan. Okey, bila anda add indicator Bollinger Band ni, tak payah pakai setting canggih-canggih, kita pakai setting yang default je kan. Anda akan dapat perhatikan ada 3 garis. Bila dah kata 3 setting default, color dia mestilah hijau. Anda akan dapati ada 3 garis hijau. Yang kat atas, yang kat tengah dan yang kat bawah. Okey, yang dekat atas tu ada fungsi dia, yang dekat bawah tu ada fungsi dia, dan yang dekat tengah tu pun ada fungsi dia. Setiap garis tu ada fungsi dia. So, sebelum saya ceritakan apa fungsi-fungsi dia, saya beritahu dulu. BB ni, keseluruhan BB ni kegunaan dia untuk apa? Okey, yang pertama ialah dia adalah untuk mengukur volatility pasaran. Tu je. Satu tu je. Dia digunakan untuk mengukur volatility pasaran. Sama ada dia ada kekuatan untuk uptrend ataupun ada kekuatan untuk downtrend ataupun tak ada kekuatan, bermakna dia akan sideways lah. 3 benda tu. Kan dekat dalam chart kan ada 3 trend kan. Uptrend, downtrend dan juga sideways. Okey dah, cukup, simple. Pegang tu je. Apa kegunaan BB ni untuk mengukur volatility pasaran. Best BB ni. Bila dia kata dia dah buka, bermakna dia nak pergi. Mesti ada tertanya-tanya kan, kenapa saya cakap buka nak pergi semua. Itu adalah bentuk-bentuk dia. Kejap lagi saya cerita. Saya cerita sikit-sikit, saya cerita ringkas kan. Nak bagi korang semua jelas kan. Okey, kita akan mulakan dengan fungsi-fungsi garis yang ada dekat dalam Bollinger Band ni. Okey, yang pertama tadi apa? Yang pertama yang dekat atas tu kita panggil dia sebagai upper band. Okey, upper band ni kegunaan dia untuk apa? Untuk mengukur volatility pasaran uptrend. Nampak? Dia punya pairing dia cantik. Upper band, uptrend. Ingat tu je. Upper band, uptrend. Lepas tu yang kedua, kita pergi pula kepada middle band, iaitu garis yang dekat tengah tu. Apa fungsi dia? Middle band adalah garis pemisah antara uptrend dan juga downtrend. Nak bagi mudah faham, kalau dia pecah middle band ni ke atas, bermakna dia adalah uptrend. Kalau dia pecah middle band ke bawah, bermakna dia adalah downtrend. Pecah tu maksudnya dia break, dia close tu melepasi middle band. Tak kisahlah ke atas ataupun ke bawah. Bila ke atas dia adalah uptrend, bila dia close dekat bawah tu dia adalah downtrend. Tapi bukanlah valid 100%. Sebab dia boleh break situ, break sini, break situ, break sini. Sebab market bukan kita punya. Saya just bagi tahu fungsi. Tak adalah bila saya cakap ni benda ni memang 100% setiap masa berlaku. Kena faham tu. Settle pasal middle band, kita pergi pula kepada garis yang kat bawah sekali tu. Nama dia apa? Nama dia lower band. Lower band ni kita gunakan dia untuk apa? Untuk mengukur pasaran downtrend. Low, bawah. Low tu bawah. So bawah, downtrend. Downtrend ke bawah kan? Macam tu kaitan dia. Up tu atas, uptrend ke atas. Low, downtrend. Dia bukannya down band. Dia panggil lower band. Okay, so itu sahaja maksud garis-garis dalam Bollinger Band dan juga fungsi-fungsi dia. Very simple, very straightforward. Nampak simple kan? Okay, so kita akan pergi pula kepada jenis-jenis bentuk Bollinger Band ni. Ada berapa jenis? Ada 4 bang. 4 ni. 4 ni dengar betul-betul. Okay, yang pertama ialah flat. Okay, flat ni apa? Okay, flat ni maksudnya bentuk Bollinger Band tu yang 3-3 garis tu, 3-3 dia mendatar. Mendatar bermakna price tu dia tak ada hala tuju nak pergi ke mana. Dia tak tahu dia nak pergi ke atas ke dia nak pergi ke bawah. Erti kata lain, dia bermain dalam julat harga yang semasa. Selagi di dalam lengkungan Bollinger Band kan, dia main lah dalam tu. Macam tu. Lepas tu, kita pergi pula kepada yang kedua, iaitu squeeze. Squeeze ni apa pula? Okay, squeeze. Kalau korang perasan dekat korang punya MT4, korang buka kan, korang tekan korang punya indikator Bollinger Band kan, masukkan dekat korang punya chart kan. Okay, anda akan dapati ada satu masa tu Bollinger Band tu dia bentuk macam ni. Upper band tu dia ke dalam, lower band tu pun ke dalam. Dia macam mencekik sesuatu. Macam korang cekik orang kan tangan korang macam ni kan. Macam itulah keadaan BB tu. Dia tengah squeeze. Squeeze tu bermaksud apa? Dia bersedia untuk pergi kepada bentuk yang seterusnya, iaitu break. Break. Lepas squeeze, dia pergi kepada yang ketiga, break. Okay, break ni apa bentuk dia? Okay, break bentuk BB dia macam ni. Bila anda nampak dekat anda punya chart,
Dia punya bibi tu yang upper band tu terbuka ke atas, yang lower band terbuka ke bawah macam tu. Oh susah pula. Macam ni kot. Macam ni senang kot. Tak apalah kan. Dia punya upper band macam ni, dia punya lower band macam ni. Tu BB break. Middle band tu tak payahlah tengok dulu. Kita tengok kan upper band dengan lower band je. Middle band tu tak payah tengok sebab dia lagging. Okay. Kita kena tengok yang upper band dengan lower band. Dia ni macam antara salah satu fungsi dia juga, dia adalah macam sesungut. Dia akan bagi tahu kita dulu mana nak pergi. Kalau macam dia tutup, bermakna memang tak ada kekuatan lah. Kalau dia dah buka tu, bermakna dalam masa terdekat ataupun dalam masa yang tertentu dia akan pergilah. So kena jaga-jaga. That's why saya cakap BB ni penting. Untuk mengukur volatility pasaran. John Bollinger cipta BB ni untuk mengukur volatility pasaran. Macam tu. So bila Bollinger Band break ni, bentuk dah break. Apa maksud dia? Dah break, kalau dia break ke atas, maknanya dia nak naik atas lah. Kalau dia break ke bawah, maknanya dia nak turun ke bawah lah. Sejauh mana tu saya tak boleh nak bagi tahu lah. Sebab kalau saya tahu, saya lebih kaya daripada John Bollinger tu. Okay. So kita pergi pula kepada bentuk yang terakhir, iaitu kita dah settle flat yang pertama, yang kedua squeeze, yang ketiga break, yang keempat adalah tilt. Bukan benda yang mencarut ke apa, tilt. T-I-L-T. Sebut betul-betul. Jangan sebut yang benda bukan-bukan Okay, tilt ni apa? Bahasa Melayu dia ialah condong. Sama ada dia condong ke atas ataupun dia condong ke bawah. Bila dia dah condong ke atas tu, bermakna memang kuatlah dia nak naik. Bila dia dah condong ke bawah tu, bermakna dia kuatlah nak turun. Sejauh mana macam saya cakap tadi, saya pun tak tahulah. Okay. So nanti dekat chat tu nanti korang akan perasan, first dia akan ada dalam bentuk yang tertib, tapi ada sometimes dia bentuk dia tak tertib, tapi kebanyakannya bentuknya tertib. Anda boleh perhatikan nanti. Kita boleh buat repetition untuk ni semua kan. Okay, korang akan perasan ada bentuk flat, lepas tu ada bentuk squeeze, lepas tu lepas squeeze dia akan break, lepas break dia akan, kalau macam ke atas dia akan 3-3 garis tu ke atas, kalau dia ke bawah 3-3 garis tu ke bawah. Yang 3-3 garis ke atas ke bawah tu, itu adalah tilt. Sebut betul-betul. Kalau rasa risau-risau nak sebut tilt tu, sebut condong. Senang. Tak ada orang kata double meaning. Okay, so itu sahaja penerangan saya mengenai dengan garis Bollinger Band dan bentuk-bentuk Bollinger Band. Nampak simple kan? Ataupun nampak macam terlalu macam ringkas betul. Jangan risau. Kalau korang perasan dekat belakang saya ni ada TV tu yang tunjuk Basic Intensive 4.0 tu kan. Itu adalah kelas di mana tim Road to FTT akan membantu anda yang betul-betul serius nak make money dalam bidang pasaran kewangan ni. Tak kisahlah yang zero, tak tahu apa-apa langsung dan nak mencari alternatif lain untuk buat duit, kan? Ataupun orang yang dah lama trading tapi masih tak konsisten, tapi dia masih yakin yang dia akan jumpa juga jalan keluar tu satu masa nanti. Kelas ni amatlah sesuai untuk anda. Sama juga dengan orang yang tak tahu nak baca trend langsung kan. Macam dia buka chart, aku tak tahu dia ni tengah uptrend ke downtrend. Dekat time frame ni tengah uptrend, dekat time frame ni tengah downtrend. Mana satu aku nak ikut ni? Memang sangat sesuai untuk orang-orang yang macam tu. So, jadi jangan buang masa. Join kelas ni, kita akan ajar yang macam saya ceritakan tadi yang pasal Bollinger Band tu kan. Kita akan ajar dengan lebih detail lagi apa yang perlu kita buat bila kita jumpa bentuk BB macam ni. Lepas tu bentuk BB macam ni, apa yang perlu kita buat? Kita nak kena away ke? Kita nak kena masuk full margin ke apa? Itu semua akan diterangkan dalam kelas Basic Intensive nanti. Bukan pasal BB je. Daripada A sampailah Z. Sebab saya cakap apa tadi? Orang yang kosong tak tahu apa-apa pasal forex ni pun, ataupun dia just tahu forex ni baru sehari dua daripada kawan-kawan, maknanya dia kosong lah sebenarnya cerita kan. Tapi dia rasa macam, aku rasa aku boleh buat duit dalam forex ni kan. Kelas ni sangat sesuai untuk anda. Di mana tim Road to FTT akan membantu anda untuk mengasah skill buat duit. Daripada kecil, besar, sampailah besar yang tak terhingga. Sebab apa? Sebab untuk belajar dalam, tak kisahlah apa-apalah pun kita belajar hari ni tak semestinya esok kita terus dapat result yang wow, yang superb. Tidak. Dia mestilah melalui proses. Proses dia apa? Dengan join kelas ni lah. Bila anda join kelas ni, anda akan diberi daripada proses, daripada senang cerita kan, nak bagi mudah faham, daripada korang baby baru dilahirkan tu, sampailah korang boleh besar berjalan cari kerja apa semua.
kahwin semua. Ibarat kata macam tu lah. Daripada korang memang langsung tak tahu apa-apa, nak berjalan tak tahu, nak merangkak tak tahu, nak membaca tak tahu. Tim Road to FTT akan ajar satu persatu, akan guide daripada A to Z, akan guide, tak henti-henti guide kan. Sampailah korang boleh buat keputusan. Support yang diberikan ni bukan berakhir daripada kelas tu saja. Lepas kelas tu ada support lagi bang. Ibarat kata memang orang kata macam contoh kau datang, kau tak reti nak berjalan, kau keluar daripada tu, kau dah boleh berjalan bang. Senang nak bagi kata mudah faham dia. Ini garanti ni bang. So kelas ni berapa lama? 4 hari 3 malam. Hari pertama ialah hari Ahad, di mana segala knowledge pasal teori akan diberikan dengan padat, mampat apa semua tu kan. Lepas tu hari Isnin, Selasa, Rabu tu, ada lagi baki 3 hari yang Isnin, Selasa, Rabu tu, hari waktu live market kan. Sebab apa dibuat masa live market open? Sebab kita nak make money sama-sama bang. Bila macam contoh market tengah dalam keadaan macam ni, apa yang kita kena buat? Maksudnya kita buat live direct terus. Bukannya macam contoh kita buka chat hari Ahad tu, kita buka chat tak bergerak, kita bincang-bincang tu. Tak. Hari Ahad tu sesi education, di mana kita akan belajar bentuk dia macam ni, apa kita kena buat, bentuk macam ni kita buat. Bila macam hari Isnin, Selasa, Rabu tu, okey, kita dah jumpa bentuk macam ni, live market ni kan. Okey, apa yang kita kena buat? Bincang time tu juga bang. Time tu juga kalau betul kata memang betul kita dah kata macam kita dah bincang apa semua, okey boleh entry terus. Profit korang juga yang untung. Bila kita entry sama-sama, korang untung, kita orang pun yang untung. Untung tu maksudnya untung profit entry tadi tu lah. Maknanya kita make money sama-sama bang. Tak ada kita macam bias ke apa, tak ada. Jadi untuk sertai kelas ni macam mana? Dekat bawah tu ada link, klik je link tu. Link untuk kelas. Dan jika ada sebarang pertanyaan macam contoh, saya belum ada cukup wang lagi lah nak join, jangan risau, klik lagi satu link kat bawah tu untuk booking dulu. Bila dah ada, baru settlekan dengan kita punya customer support, iaitu Cik Mira. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Akhir kata daripada saya, jangan overconfident, jangan overdream. Jumpa anda di kelas Basic Intensif 4.0 Mind Method Money.